Pada hari ini, seperti yang telah diwawarkan sebentar tadi, kita akan berbicara tentang satu topik istimewa, iaitu berkaitan dengan marah dimarahi. Baiklah, manusia dikurniakan pelbagai nafsu, termasuklah marah, tetapi tidak boleh dilayan atau dibiarkan berleluasa. Sebaliknya, ditundukkan dengan sifat sabar kerana kemarahan antara senjata yang boleh menggugat keimanan. Dan saat manusia marah ini, ada ketikanya menyebabkan berlaku hilang pertimbangan akal fikiran, dan tindakan itu mendorong manusia bertindak di luar kotak fikiran yang waras hingga boleh mengancam nyawa sendiri dan juga orang lain. Dan inilah yang akan kita bincangkan bersama saya, rakan pengacara saya iaitu Sugi, dan juga dua orang tetamu yang sudah pun bersama-sama kita dalam atas talian kita. Sugi? Ya, kita bersama dengan Dr. Roza Nizam Zakaria dan juga Encik Kamal Afendi Hashim. Dr. Roza Nizam akan mengupas dari sudut psikologinya, Zura, dan juga Encik Kamal Afendi dari sudut jenayahnya. Okay, baik, tapi Zura, sebelum kita nak lebih mendalam, kita nak mengupas lebih mendalam mengenai topik pada hari ini, kita akan saksikan dulu satu laporan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita saksikan dahulu. Manusia dikurniakan dengan pelbagai nafsu, termasuk marah. Namun, apakah sebenarnya yang kita fahami tentang marah? Menurut pakar psikologi, Dr. Alina Asman, seseorang individu wajar untuk berasa marah apabila berhadapan dengan masalah atau menghadapi provokasi daripada orang lain. Namun, hala tuju emosi tersebut jika tidak ditangani dari awal boleh mendatangkan pelbagai konflik. Kemarahan yang melampau boleh menyebabkan seseorang individu hilang pertimbangan sehingga sanggup membunuh. Pada tahun 2019, satu tragedi menimpa dua sekeluarga di mana mayat mereka ditemui dikerat sebelum dibuang ke dalam semak di Kampung Ladang, Krubung di Melaka, dipercayai berpunca dari individu yang dikatakan marah kepada mereka. Tahun lalu di Shah Alam, seorang lelaki direman bagi membantu siasatan berkaitan kes pembunuhan isterinya di dalam sebuah kereta. Kejadian dikatakan berlaku selepas suspek marah kerana isterinya mahu memfailkan perceraian mereka dan suspek kemudian bertindak menjerut leher isterinya sehingga mati menggunakan tudung yang dipakai mangsa. Justru dapat kita lihat tindakan marah ini mampu mendorong manusia bertindak di luar kotak fikiran yang waras sehingga boleh mengancam nyawa orang di sekeliling termasuk diri sendiri. Persoalannya, apakah cara yang paling berkesan untuk menangani perasaan marah dan bagaimana seseorang individu itu dapat menangani kemarahan orang lain? Bagaimana pula impak kepada individu akibat sentiasa dimarahi ini dalam jangka masa panjang? Kalau pengalaman saya sendirilah sebagai ibu isteri di rumah, pasti ada ketikanya kita akan merasakan ada rasa down itu, perasaan itu, kerana berat sangat memikirkan untuk memikul tanggungjawab yang besar. Namun yang pasti teknik pengurusan kemarahan itu perlulah kita pelajari macam mana supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Dan untuk itu, untuk membincangkan topik kita pada hari ini, kita bersama dengan dua tetamu, iaitu Dr. Roza Nizam Zakaria, pakar psikiatri daripada Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah UIAM Kuantan yang sudah pun bersama kita, dan juga kita bersama dengan Cik Kamal Afendi Hashim, itu penganalisis jenayah. Hello, selamat datang ke Wanita Hari Ini. Doktor dan Cik Kamal ya? Ya. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Okey, bagi membuka ruang perbincangan kita pada hari ini, mungkin saya nak bertanya juga terlebih dahulu kepada doktor lah tentang dari sudut psikologinya, apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan seseorang itu mudah merasa marah, cepat naik angin menjadi seorang yang pemarah? Mungkin boleh terangkan dengan lebih jelas dan terperinci. Silakan doktor. Alright, terima kasih. Kita dah sebut daripada awal tadi tentang marah sebagai satu naluri yang fitrah. Semua manusia dia ada marah, dan marah ni ada tujuan dia. Cuma yang kita nak bincang hari ini dalam konteks marah yang membawa kepada masalah lah. Mungkin bukan marah-marah yang biasa lah. So bila kita sebut kenapa seseorang itu, individu itu boleh jadi mudah marah ataupun sukar mengawal kemarahannya, ada banyak faktor. Tapi secara umumnya kita boleh bahagikan kepada dua faktor utama lah. Pertama, faktor individu itu sendiri. Individu yang marah itu sendiri, dan yang kedua faktor persekitaran. Dan faktor individu ni kita boleh tengok daripada beberapa aspek. Dan pertama yang selalu lazim kita sebutkan, perkatakan adalah tentang
personality ataupun karakter. And so kita semua ni ada karakter masing-masing, personality masing-masing. Tapi dari segi psikologi ada certain karakter personality tu yang kita kategorikan sebagai personality yang problematic ataupun bermasalah. Dan contohnya personality antisocial. And yang kalau dalam media biasa orang sebut psychopath. And so individu sebegini memang marah tu, dan kemarahan yang melampau tu dia jadi sebahagian daripada karakter personality dia. Dan dia sangat mudah trigger dengan apa-apa juga situasi sehingga kemarahan itu boleh membawa kepada kita panggil keganasan. Kalau dalam individu yang biasa seharian macam kita ni, faktor-faktor yang biasa yang lazim kita sebut adalah pertama tekanan, stres. Dan bila kita stres tu dia akan mengubah kita punya kestabilan emosi dan sebahagian dia akan ditunjukkan dengan marah. Ada juga faktor kesihatan. Faktor kesihatan ni ada penyakit-penyakit tertentu yang dimanifestasikan dengan marah. Contohnya penyakit mental, dan ada setengah jenis penyakit mental antara gejalanya adalah seseorang tu dia jadi marah. Contohnya penyakit bipolar dalam keadaan mania, contohnya marah tu salah satu dia punya ciri. Dan ada juga orang yang dia jadi marah disebabkan pengaruh, contohnya dalam konteks pengambilan dadah. So dadah jenis stimulan, amfetamin, ais, shabu, semua ni dia boleh menyebabkan seseorang tu jadi marah. So itu faktor individu. Faktor situasi persekitaran ni biasa konflik dan tekanan di tempat kerja, masalah perhubungan. So ini antara benda-benda yang menyumbang kepada seseorang dia jadi mudah marah. Bermakna faktor silakan Sigi. Itu antara faktor-faktor yang sudah pun doktor kongsikan. Tapi Zura, kalau kita dengar perkataan psikopat tu, kita selalu tengok dalam filem-filem kan. Kita suka filem-filem psikopat sebab dia thrilling, suspense dan sebagainya. Sehinggalah berlaku dalam orang kata kehidupan seharian kita. Jadi nak tanya kepada Encik Kamal Afendi, kalau kita dengarkan berita ni banyak disebabkan kemarahan orang membunuh, memotong mayat, dijerat suami lah. Yang terbaru saya membaca tahun ni berlaku seorang lelaki mengacukan pistol kepada seseorang yang telah membunyikan horn pada keretanya. Jadi mungkin Cik Kamal Afendi boleh memberikan sedikit gambaran lah mengenai kes-kes jenayah yang berlaku disebabkan kemarahan ini. Oh, banyak. So kita nombor satu ada juga yang didorong oleh perasaan marah, revenge motif misalnya, cemburu misalnya. Jadi kalau kita melihat aspek motif, ada juga yang melakukannya untuk kepuasan sendiri, ya. Misalnya dalam kes domestic violence, dan dia tahu perbuatan itu salah, dia tahu dia marah tetapi melempiasnya kepada pihak ketiga. So kalau bangkitan macam doktor kata tadi, kalau bangkitan marah itu secara normal macam kita-kita semua ni, marahin semua ni, ia memang satu yang tidak ada masalah. Tetapi kalau dia satu kebangkitan model kebangkitan marah yang abnormal, maka pada ketika itu ini yang bahayanya, sebab ia bertindak di luar kerangka undang-undang atau melanggar garis undang-undang. Pun begitu, ada satu aspek lagi yang perlu kita teliti, iaitu unsur-unsur criminogenic content yang menyebabkan orang itu menjadi gitu. Misalnya dalam kes yang orang menggunakan senjata, ya. Kalau tak ada senjata tu dia tak marah. Okay? Jadi unsur-unsur yang mempengaruhi, kalau sebelah dia katalah mungkin ada speed kuku, dia takkan marah, takkan dia nak tunjukkan. Tetapi kerana ada benda itu, sama juga misalnya kerana terdapatnya dadah, ya, aktiviti dadah, kerana terdapatnya senjata, maka ini mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukannya. Tetapi undang-undang juga melihat, ya, para pengkaji jenayah ni, dia juga melihat aspek yang lain, iaitu apakah ada perancangan. Ini selaras dengan undang-undang lah, nak mengatakan niat tu. Kita mana nak tengok niat masing-masing kan, kita tak tahu. Tetapi ciri-ciri manifestasinya daripada persediaannya, persiapannya, percubaan dan perbuatan untuk menunjukkan seorang itu faham atau tidak tingkatan, ya, fasa dan ketingkatan perbuatannya, Sugita. Okey, itu penjelasan daripada Cik Kamal tadi. Okey, sebenarnya kita ada satu lagi bingkisan yang akan kita kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton setia Wanita hari ini, iaitu ada segmen pengakuan. Apa kata kita saksikan bingkisan yang telah disediakan ini? Silakan. Marah ialah emosi semula jadi yang bersifat negatif. Marah boleh bermula daripada sedikit keresahan hingga menjadi ganas dan tidak terkawal. Malahan, ada kalanya seseorang individu cenderung untuk melakukan tindakan yang ganas sehingga mampu mengakibatkan kecederaan terhadap orang lain
Seperti yang dilalui oleh Nurul Farhana, 28 tahun, kerana membunyikan hon terhadap kenderaan yang dinaiki seorang lelaki dan disebabkan terlalu marah dengan hon yang dibunyikan, lelaki tersebut bertindak mengekori kenderaan mangsa dan menyerang mangsa. Peristiwa tersebut telah membuatkan Nurul Farhana sehingga kini mengalami trauma dan ketakutan untuk memandu kenderaan. Kejadian ni berlaku 2 tahun lepas. Ketika tu saya memandu di laluan kiri. Tiba-tiba ada satu kereta potong saya dan saya terkejut dan saya horn. Dia terus blok kereta saya daripada depan, suruh saya berhenti ke tepi. Bila saya berhenti tu, saya nampak lelaki yang sama yang tadi saya horn dia turun dengan keadaan yang sangat marah dan di tangan dia ada steering lock. Masa tu panik sangat dan memang saya lock kereta time tu. First thing yang dia buat, dia terus tendang saya punya bumper. Dan bila dia tendang bumper saya, dia datang dekat saya sambil dia cakap menjerit-jerit. Saya tak dengar apa sebab saya pun tak turunkan tingkap. Dan dia cuba buka pintu kereta saya. Dan dia menjerit-jerit macam orang yang hilang akal. Dan masa tu saya fikir kalau saya nak jalan terus, saya takut saya terlanggar dia sebab dia memang betul-betul depan kereta saya. Tapi memang saya betul-betul panik kat dalam sebab dia dah macam orang gila yang akan mencederakan saya dan mungkin akan membunuh saya kalau saya buka tingkap tu. Sejak kejadian tu saya memang sangat trauma untuk bawa kereta. Walaupun dia dah berlaku 2 tahun yang lepas, tapi perasaan takut tu masih ada. Jadi kesan kemarahan boleh menyebabkan trauma kepada orang lain pula. Ini yang kita tidak mahukan sebenarnya. Dan kita nak bertanya kepada doktor, agaknya sejauh manakah faktor-faktor sekeliling seperti pembesaran, tekanan hidup dan juga lain-lain lagi mempengaruhi sikap seseorang itu untuk mudah menjadi seorang yang pemarah. Mungkin doktor boleh kupas dengan lebih terperinci. Silakan. So sebenarnya sangat tepat tadi saya ada sebut antara faktor menyumbang kepada kita punya kemampuan untuk kawal kemarahan adalah kita punya karakter dan personality. Dan personality kita ni terbentuk atas 2 faktor. Satu, fitrah kita, memang kita punya karakteristik genetik kita macam tu. Dan yang kedua adalah persekitaran kita. Dan kalau kita sebut persekitaran, sudah tentu kalau kanak-kanak ni, persekitaran utamanya adalah cara dia membesar. Kalau dalam psikologi ada satu konsep ataupun teori yang kita selalu sebut yang berkait rapat dengan perkembangan anak-anak, iaitu social learning theory, yang mana bermaksud kanak-kanak dia mudah ataupun cenderung untuk mengulangi sesuatu perbuatan yang dia perhatikan, iaitu kita panggil modeling. Maknanya apa yang dia tengok itu yang dia akan buat. So ada dua area yang kita kena perhatikan. Pertama adalah persekitaran harian mereka. Dan cara mak, cara ayah berinteraksi, kalau ayah pemarah, mak pemarah, so semua ini akan jadi kita panggil apa? Input yang akan sentiasa masuk dalam otak anak. Dan yang kedua adalah pendedahan dari segi mungkin apa yang mereka tonton di TV, permainan games di internet, dan ataupun persekitaran di sekolah. Dan kalau kawan-kawan mereka pembuli contohnya, mereka akan rasa itu sesuatu yang cool untuk mereka ikut. So memang faktor persekitaran ni dia mainkan peranan. Sebab biasanya kita akan ada, kalau kanak-kanak lah, dia akan cenderung untuk meneruskan perilaku tersebut. So, maksudnya macam mana dia bermula as a kanak-kanak, remaja pun macam tu, dewasa pun macam tu. Cuma dia punya kompleksiti tu akan lebih advance. Contohnya kalau kecil-kecil, dia buat adik dia. Tapi bila dah besar sedikit, dia buat rakan sekolah. Dan bila lebih besar, mungkin dia akan buat dekat sama ada pasangan ataupun rakan sekerja ataupun orang lain. So kitaran tu akan berterusan. Dan mendengar pada apa yang dikatakan oleh Dr. Nizam, Encik Kamal, saya nak tanya kepada Encik Kamal, bagaimana orang kata persekitaran kita itu menjadikan seseorang marah, tapi nak tahu apakah yang dari sudut undang-undang lah kan, apakah antara pengecualian amnya kalau seseorang itu provokasi itu ada dan itu yang menyebabkannya marah dan setelah itu mengambil keputusan yang orang kata membawa padah pada dirinya dan orang di sekeliling. Mungkin Encik Kamal boleh kongsikan apa antara pengecualian amnya? Oh, so kita telah buat homework ya. Kalau boleh sebut pengecualian am tu bermaknanya fahamlah tu kan. Dah buat homework. Baik. Tepat sekali di dalam Undang-Undang Kanun Kesihsiaan atau 574 misalnya dia menggariskan beberapa perkara, antaranya pengecualian am dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya perbuatan oleh orang mabuk akibat daripada orang lain ya, perbuatan orang tidak sempurna akal, termasuklah kepada provokasi serta-merta.
Jadi intipati amnya ialah dia hendaklah dalam bentuk serta-merta, provokasi itu serta-merta. Misalnya lah, dalam keadaan seorang mempertahankan dirinya ketika provokasi tersebut, maka ia diambil kira sebagai satu ruang untuk pembelaan ataupun untuk menyokong keterangannya, kalau ketiadaan saksi mata apa semua. Jadi kalau kita tengok di situ, kalau mempertahankan diri dalam itu adalah provokasi serta-merta, maka ada Seksyen 100 Kanun Kesesaan bila seseorang boleh melanjutkan hak mempertahankan diri, perbuatan cedera-cedera parah apa semua, ya. Kerana setiap orang punya hak mempertahankan diri. Baik. Begitu juga dalam keadaan provokasi yang tiba-tiba ada orang menggunakan bahasa terlarang, ya. Yang kita kategorikan dalam broadcast ni bahasa terlarang. Kalau di luar sana carutan, bahasa-bahasa kasar, ya, maka seorang tu marah, dia mengambil tindakan ambil batu dia baliknya. Maka keadaan itu adalah satu yang membentuk komponen jenayah tersebut. Ini akan disiasat, diperhalusi dan dipertimbang oleh pegawai penyiasat ataupun mereka yang hendak membuat cadangan pendakwaan. Jadi tak berapa masalah sangat itu Sugita. Cuma sekarang ni adalah yang mengatakan dia menyebabkan saya marah. Yang saya tahulah sepanjang pengetahuan saya, kalau kita sakit gigi memang kita marah apa benda. Bunyi motor, bunyi blender jiran sebelah pun boleh jadi marah. Tetapi dalam keadaan-keadaan lain, ia adalah satu yang kita contain di dalam. Tunggu masa nak keluar, macam angin tayar lah. Kena sikit, dia lepaskan. Ini bahaya. Antara penjenayah yang menyimpannya dengan yang meluahkannya. Sebab ada satu psikopat, ada satu sociopath, ada yang high functioning. Jadi high functioning dia tak ada masalah sangat. Tetapi yang lain-lain ini. Teruskan. Okey, itu penjelasan daripada Cik Kamal kita. Dan kita nak bertanya juga kepada doktor tentang orang yang sentiasa marah ini, sebenarnya apakah kesan jangka masa panjang dari sudut psikologinya? Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih terperinci. Tak berapa dengar ya mic-nya, doktor? Sorry. Okey, silakan. Saya setuju dengan apa yang Encik Kamal sebut tadi kan. Bila seseorang marah, dia sebenarnya boleh diterjemahkan dalam dua bentuk. Sama ada dia keluarkan, dia externalize the anger ataupun dia internalize the anger. Dan kita perasan sebenarnya kalau lelaki kebiasaannya dia mudah keluarkan kemarahannya dalam bentuk keganasan lah. Dan kalau perempuan sebahagiannya dia suka internalize the anger. Dia marah tapi projek kepada diri sendiri. Tapi either way, sama ada keluar ke dalam, dia tetap akan bagi kesan kepada individu. So ada kesan, pertama kita kena tengok ada kesan dari segi biologi. Kesan daripada biologi, sebenarnya bila kita marah ni, badan kita akan produce satu chemicals dalam brain kita nama dia adrenaline. Dan adrenaline ni cara jangka masa panjangnya dia tidak bagus untuk diri kita. Antara kesannya adalah contohnya dia boleh menyebabkan hypertension, darah tinggi. Dan sebab tu kalau orang dia dah memang ada hypertension, dan kalau dia lagi marah, kita cek dia punya darah dia boleh shoot sampai 200, 220. Dan dia boleh bawa ke penyakit lain lah, dapat stroke dan sebagainya. Ataupun kalau orang tu dia ada migraine, dia ada asma, sometimes emosi yang terlampau ni pun boleh trigger dia punya penyakit tu. Itu dari segi biologi. Tapi yang lebih merisaukan sebenarnya kesan dari segi psikologi. Dan sebab marah yang melampau ni sebenarnya dia adalah manifestasi kepada tekanan yang tidak diurus dengan baik. So bila tekanan tak diurus dengan baik, dia akan terkumpul, repress the conflicts yang ada. Dan itu yang akhirnya dia end up akan jadi masalah yang lebih serius, yang dapat anxiety, dapat depression dan sebagainya, yang mana boleh bawa kepada masalah lain pula, suicidal, homicidal dan yang berkait dengan kesan jangka panjang kepada masalah mental. Dan yang ketiga, kesan daripada segi sosial. Dan kita tengok banyak kes-kes macam yang disebut tadi, ataupun yang lebih biasa kita dengar, penceraian, penderaan kanak-kanak, pengabaian kanak-kanak, yang sebenarnya secara tidak langsung adalah kesan tidak langsung kepada kemarahan tu. Dia bermula daripada kita, tapi impact dia kepada generasi after generasi. Macam kalau saya di klinik psikiatri ni, kadang-kadang ada orang datang dengan masalah depression, masalah anxiety, tapi antara titik permulaan mereka stres tu adalah bila mereka dibesarkan dalam suasana orang yang panas baran. Itu kesan yang besar sebenarnya. Silakan Sugi. Saya menambah kepada soalan Syairah tadi apa yang doktor terangkan. Kita bercakap tentang marah yang sembrono yang tidak dapat dikawal. Okay. Tapi dalam keadaan tertentu ada marah yang baik.
Ada marah yang baik, ada marah yang baik. Contohnya kita punya polis, askar. Kerana ini berdasarkan pengalaman lah. Kami juga dilatih pada satu peringkat dulu saya didedahkan latihan yang memang menyebabkan kita marah untuk mempertingkatkan daya tahan kita. Dan dia kemudian diterjemahkan pada semangat untuk melindungi negara. Sanggup berkorban, terkorban dan dikorbankan. Contohnya. Jadi itu marah yang terarah, yang positif. Tetapi amnya yang sekarang kita bercakap ialah tentang marah yang memang serabutlah sampai bunuh. Kadang-kadang kita tak faham. Apa pasal belacan memang pasal pun nak bergaduh kan. Benda-benda yang macam ni lah. Belacan nak bergaduh. Belacan memang pasal kau bukan tak tahu aku suka belacan. Kan? Okey. Belacan. Jadi itu keadaan. Tapi saya ingin tegaskan bahawa hak mempertahankan diri kita, sekiranya orang tu marah, provokasi ke marah apa, kita sebagai orang yang penerima ni mempunyai hak mempertahankan diri. Okey, saya nak bertanya juga kepada doktor sebenarnya cara yang terbaik untuk kita mengawal kemarahan itu, macam mana kita nak fokus kepada ke arah benda-benda yang lain untuk apabila kita ada satu isu di rumah, di pejabat dan macam-macam lagi. Jadi macam mana kita perlu mengawal kemarahan itu, pengurusan kemarahan itu bagaimana? Kalau mungkin boleh doktor terangkan sedikit. Okay, alright. Saya kupas secara ringkas sebab topik ini luas, dan kalau kita tengok orang yang berhadapan dengan isu marah ni, ada pelbagai faktor. Dan kalau isu penyakit sudah tentu dia perlu dirawat lah. Tapi secara umumnya untuk kita masyarakat umum ni, apa yang kita perlu tahu, selalunya saya simpulkan dengan 5 teknik yang simple lah. Dan saya ringkaskan dengan A, B, C, D, E. Okey. A, B, C, D, E ni mudah nak ingat. So A yang pertama, aware and acknowledge. Maksudnya kita kena sedar masa bila kita marah. Apa tanda-tanda kita marah. Biasanya bila kita marah ni dia ada bunga-bunga kan. Ada orang dia start mulut dia bergetar-getar, dia rasa panas dalam. So kita kena aware ni. And so that kita boleh stop before dia meletup lah, macam Cik Kamal sebut tadi tu. So yang pertama kita kena aware, kenal pasti. Yang kedua, breathe dan bernafas, dan tarik nafas, hembus nafas. Biasa kalau pergi jumpa kaunseling dia akan cerita tentang teknik pernafasan. Benda ni nampak simple tapi sebenarnya dia very effective. Sebab apa tadi saya sebut, marah ni antara yang menyumbang kita punya adrenaline naik. So bila kita bernafas dengan tenang, adrenaline kita tu akan calm down, akan reda. Yang ketiga, C. C ni kalau kanak-kanak saya ajar count, suruh kira 1, 2. Tapi kalau orang besar, count ni bermaksud kita kena beri sedikit masa, ruang untuk kita bertenang. Dan contohnya kita tengah bergaduh dengan isteri ke, dan buat kita rasa marah, so berhenti. Jangan continue dengan argument tu. Stop, pergi keluar ke, pergi ambil angin ke, suruh isteri buat hal lain, kita buat hal lain. So bagi ruang, bagi masa untuk kita bertenang. D ni satu, distract. Distract ni maksudnya kita alihkan fikiran kita dengan aktiviti lain. Dan contohnya kita kena marah dekat bilik tu, dekat bos. And so stop kerja tu, kerja yang buat kita marah tadi, buat something else. Ataupun D yang seterusnya, distant, jauhkan diri kita kan. Macam contoh, kita tahu orang tu buat kita marah, jangan terus continue perbualan dengan orang tu. Dan akhir sekali E ni express. Express ni maksudnya kita kena luahkan. Dan cuma luah ni dia bukan sepatutnya dengan marah juga. Dan dia boleh luah cara lain. Kita bercakap, kita bagi tahu dengan tegas apa yang kita nak, ataupun kita boleh guna cara lain, kita tulis ke, ataupun kita boleh express dengan physical activity. Dan ada orang kadang-kadang tu dia rasa nak tumbuk orang. Kita kata instead of tumbuk orang tu, why don't tumbuk bantal ke, ataupun buat workout, buat exercise yang boleh release the anger inside tanpa menyebabkan masalah. Ya, okey, itu tadi. Kata-kata daripada doktor, apa pun 5 teknik yang perlu digunakan. Saya memang setuju sangat. Kalau saya sebagai ibu ni, kadang-kadang saya bila anak tak buat kerja sekolah, saya akan tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, barulah bertenang ya. Dan itu sebenarnya perbincangan kita pada hari ini. Jutaan terima kasih kita ucapkan kepada doktor dan juga Cik Kamal bersama-sama kita sebenarnya dalam topik perbincangan marah dimarahi. Apapun janganlah orang kata kita perlu mengawal, belajar, mempelajari teknik kemarahan, macam mana kita nak kawal kemarahan itu dengan betul sebenarnya supaya tidak adalah perkara-perkara yang tidak diingini akan terjadi. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih. Dan terima kasih Encik Kamal, terima kasih Dr. Nizam.